Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Mohamad mesti memberikan penjelasan memuaskan berhubung isu sindiket penipuan daging halal yang tular baru-baru ini. Gesaan itu dibuat oleh Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub. Menurut Salahuddin, setakat ini Senator berkenaan masih berdiam diri walaupun Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM berada di bawah kementeriannya menguruskan hal berkaitan sijil halal. Kewujudan sindiket terbabit, kata bekas Menteri Pertanian itu, jelas menimbulkan keraguan mengenai tahap integriti agensi terbabit dalam pembangunan industri halal negara. Media sebelum ini melaporkan kegiatan kartel yang bersubahat dengan beberapa pegawai dalam agensi kerajaan untuk mengimport daging yang tidak berstatus halal untuk dijual sebagai daging halal. Pegawai yang terlibat dikatakan menerima pelbagai jenis habuan termasuk wang dan khidmat seks kerana bersekongkol dengan kartel berkenaan. Bulan lalu, Parlimen diberitahu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sedang menyiasat kes kartel berkenaan yang berlaku di Senai, Johor. Salahuddin turut mendesak pihak berkuasa melakukan siasatan menyeluruh terhadap kegiatan kartel terbabit dan mengenakan hukuman setimpal. Selain itu, kata Salahuddin, Kerajaan Perikatan Nasional yang didominasi Parti Melayu Islam perlu menunjukkan kesungguhan menjaga kepentingan orang Islam dan bukan sekadar retorik pilihan raya. Jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Berapa jam lagi kita akan berubah tarikh dari tahun 2020 ke tahun 2021. Di Kuala Lumpur sekarang tengah hujan, boleh dikatakan lebat. Tadi saya lalu di tepian Sungai Kelang, nampaknya air telah melimpah. Satu perkara yang menarik, dulu kita akan tengok air yang melimpah itu macam air susu. Air susu pun ada, warna Milo pun ada, tapi hari ini air original. Maknanya air di sungai itu sekarang sudah berubah berwarna kehitaman. Maknanya air itu bersih lah daripada pencemaran. Mungkin tak ada pembangunan kerja tanah, tak ada balak di ujung negeri ini di troka. Jadi air Sungai Kelang nampak baik. Jadi tuan-tuan, bagaimana suara saya hari ini? Suara saya okey kot, clear kot. Pertama, saya nak bercakap dalam isu skandal sindiket daging di Johor Bahru yang diserbu kilang lain, yang dituduh orang lain kata mereka. Tetapi saya tak kisahlah kerana ini semua berdasarkan undang-undang. Kalau soal daging halal dan haram ni, dia di bawah Jabatan Agama Islam. Saya dah jelaskan malam tadi. Tapi kenyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri, bekas mufti itu, yang minta orang ramai menentukan daging ni terserah pada masing-masing lah, nak makan ke tak makan ke, kena buat nilai sendiri. Jadi masalahnya sekarang ni, nilai sendiri ni memberi gambaran kerajaan tak bertanggungjawab lah. Kalau ikut cakap Menteri Jabatan Perdana Menteri ni, Dr. Zulkifli Al-Bakri, apa nama dia, ni kau punya pasal nak makan daging haram ke tak haram ke, kerajaan tak ambil tahu. Kenyataan Menteri Jabatan Perdana Menteri ini tidak selaras dengan
kita mengatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Jadi kalau agama selalu digunakan ayatnya Islam agama rasmi. Dari itu kerajaan mesti bertanggungjawab terhadap halal dan haram ini. Bukan boleh buat kenyataan secara rambang. Terserahlah kepada kamu nak makan daging haram ke tidak ke. Ini bukan satu kenyataan seorang yang bertanggungjawab. Sebaliknya satu kenyataan orang yang tak faham isu. Isunya mudah, bahawa syarikat yang membekalkan daging ini tidak dapat disahkan sebagai daging halal mengikut syariah mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, Wahabi ke, mazhab Syiah ke, tak apalah, kau lantaklah kau makan apa pun, kan. Tetapi masalah yang bangkit, patutnya kerajaan proaktif sikit, bertindak dalam bentuk yang agak bertanggungjawab. Contohnya, Jabatan Perdana Menteri berkata, Jabatan Menteri berkata bahawa kita sewajarnya memastikan daging di dalam pasaran, termasuk yang dijual di pasar raya, kedai runcit, akan diambil tindakan, kerana ia adalah satu perkara yang mana memberikan pengertian seolah-olah orang Islam ini tidak peka kepada halal dan haram. Jadi soal yang bangkit, macam juga kenyataannya yang lebih awal nak tubuhkan Suruhanjaya diraja. Apa jadahnya nak tubuh Suruhanjaya diraja dalam isu daging haram ini. Ini perkara admin, perkara pentadbiran, perkara diperketatkan, kan? Itu saja. Dia punya sindiket tu bukan ramai orang yang terlibat pun. Dia bukannya kartel. Kartel ni dia kontrol segala-galanya. Dari segi import dia punya orang, harga dia tentukan, pemasaran pun dia tentukan. Itu kartel. Ini bukan kartel, ini sindiket. Sindiket memasukkan di keman halal. Kemungkinan Jabatan Agama Islam, bahagian penguasa pun membutakan mata, kan? Yang tahu Jabatan Penguasa di mana-mana, Jabatan Agama Islam datang ke orang kalwat, menangkap orang duduk sebilik, bos kedudukan dan sebagainya. Tapi pemeriksaan mereka ke pasar raya, ke kedai, untuk menentukan jenama halal tu confirm ke tidak ke, itu mereka tak buat. Mereka kata ini kerja Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Halal Pengguna. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maknanya kita ni main politik lah. Malaysia sebuah negara Islam. Kita tak meletakkan Islam agama rasmi. Tapi apabila Islam tercemar, nama Islam tu tak dijaga dengan baik, kamu pandai-pandai lah jaga. Inilah bentuk dia. Memanglah masalahnya sekarang, kita ada sedikit kecelaruan dalam masalah menjaga Islam. Kerana apa yang kita tengok sekarang, tak ada inisiatif Menteri Jabatan Perdana Menteri ini. Ada satu majlis, namanya Majlis Halal Islam Kebangsaan, Majlis Kebangsaan Halal Islam, Majlis Kebangsaan Halal Islam. Kenapa Menteri Jabatan Perdana Menteri ini tak panggil mesyuarat khas Majlis Majlis Kebangsaan Halal Islam ni? Dia dah wujud dah zaman saya
Kerja government dulu dah wujud dah. Kenapa tak diguna pakai? Patutnya dalam keadaan krisis yang demikian, menteri ni panggil lah Majlis Kebangsaan Halal Islam untuk menerangkan isu-isu daging non halal ini yang distemkan sebagai halal. Kerana Majlis Kebangsaan Halal Islam ini dia mewakili banyak negeri-negeri. Saya tak tahulah. Kadang-kadang kita kerajaan persekutuan ni dia ada portfolio EXCO. Biasanya menteri-menteri, kalau dia menteri perumahan, dia akan menteri panggil EXCO. Perumahan ini bermesyuarat untuk bincangkan isu-isu yang berlaku dalam negeri mereka. Jadi dalam isu ini kita tak pernah dengar Majlis Kebangsaan Halal Islam ini bermesyuarat, menteri panggil mesyuarat di kalangan EXCO yang portfolio agama untuk berbincang bagaimana nak atasi masalah daging non halal tapi ada label halal. Ini tak dibuat. Jadi sekarang ni pada saya lah, saya pun tak arif agama ni, tapi saya tahulah cara dia bagaimana nak atasinya. Dari itu sekarang cadangan yang terbaik tutup sajalah Menteri Jabatan Perdana Menteri ni. Tak ada mustahak ni. Kita buat macam Singapura sajalah. Majlis Agama Islam Singapura, dia yang kontrol masalah agama. Di Indonesia, Majlis Ulama Indonesia MUI, dia yang kontrol, dia yang buat keputusan, dia yang bertindak terhadap Islam. Jadi kita sekarang ni ada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Apa yang dia maju terhadap Islam kita pun tak tahu. JAKIM ni pun satu perkara juga, tak ada proaktif. Dia hanya jabatan tujuannya nak membayar, nak bagi pangkat, nak bagi bayar gaji. Function tak ada. Function dia adalah satu, musabaqah Al-Quran. Adalah banyak belanja situ 2-3 juta kot tahun sekali. Lain pada tu apa yang JAKIM buat? JAKIM ni satu jabatan agama Islam peringkat persekutuan. Betul, JAKIM tak boleh campur urusan negeri, tapi JAKIM boleh memberikan cadangan kepada kerajaan negeri. Jadi masalahnya sekarang ni JAKIM pun tidak berfungsi. Patutnya kita tak payah ada Jabatan Agama Islam tu. Serahkan masalah Islam ini kepada Majlis Kebangsaan Halal Islam. Mana-mana unit Islam ni diletakkan di bawah Majlis Kebangsaan Islam yang mempunyai pengurusinya yang bukannya mesti menteri. Jadi soal Islam kalau ditanya di dalam parlimen, biar Perdana Menteri jawab. Tak perlukan untuk dijawab oleh menteri khas yang berportfolio agama. Dulu pun kita tak pernah ada menteri jaga agama ni. Kita dulu hanya bahagian haluan Islam je, satu section dia. Jadi biasanya yang ketua instannya ialah Jabatan Perdana Menteri je. Timbalan Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Dia mula-mula menjadi menteri ini zaman Hamid Osman. Adanya Menteri Agama ni. Jadi apa yang sekarang ni, kita harap kerajaan tak perlulah nak wujudkan menteri, Jabatan Perdana Menteri jaga agama. Cukup kita memperkokohkan Majlis Halal, Majlis Kebangsaan Halal Islam. Jadi majlis ini yang Tuan Agong melantiklah seorang pengurusi. Dan ahli majlisnya semua wakil-wakil raja-raja Melayu di dalam majlis itu. Jadi barulah masalah Islam ini boleh dibincangkan dengan baik dan selaras. Sebab memang zaman British pun dia tak sentuh
agama Islam ni. Zaman kita merdeka pun kita tak boleh sentuh. Itu mutlak kuasa raja. Ternyata secara black and white di dalam perlembagaan. Jadi tak perlu nak lantik menteri agama ni. Jadi cukup agama Islam ni diuruskan oleh Majlis Hal Ehwal, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ni. Di Indonesia walaupun mereka ada menteri agama, dia hanya jaga satu portfolio je. Dia tu jaga haji je, lain dia tak jaga. Lain-lain soal keputusan, division, masalah halal dan haram ni di bawah Majlis Ulama Indonesia. Dia yang menentukan bagaimana. Jadi kita lihat sekarang amat sedih. Kita tengok isu daging haram ini tak kesampaian tuntutan rakyat dan orang Muslim. Pertama, sebagai pengajaran. Dalam kes yang didakwa ni jangan megah-megah sangat. Dia sama taraf dengan saya. Kena tuduh, orang kena saman. Disaman dia, bukan dituduh. Jadi apa yang saya nak kata kepada tuan-tuan dan perempuan semua, ialah kita memang merasa kecewa dengan apakah tindakan kerajaan terhadap berpuluh tan daging yang telah diketahui tidak halal, dan kemudian itu kita tak tahu daging ni masih disimpan lagi ke, telah dimusnahkan ke, ataupun kerajaan membekukan AP sementara termasuk pengedarannya. Maknanya kerajaan hanya membenarkan 2-3 jenama yang memang confirm halal untuk edaran daging. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita amat kecewa, rakyat amat kecewa. Sedikit daging ni tak dipecahkan juga. Jadi kita kena tengok apa yang seterusnya oleh kerajaan untuk menyelesaikan masalah daging tidak halal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja tuan-tuan terasa, saya pun terasa. Jadi maknanya sekarang ini kita terpaksa mendesak kerajaan, khasnya pihak PBT, untuk meluluskan sebarang lesen, termasuk lesen burger. Mesti pemilik itu dan lesen burger itu mendapat status halal. Contoh dia, kalau daging burger ni budak nak meniaga burger, kita buat permohonan burger dia tu halal, bukannya sekadar daging je, jualan dia tu pun halal. Contoh dia, dari mana dagingnya datang, apa bahan burger yang dia buat, roti daripada mana, dia punya minyak ke, apa jenis minyak yang dia pakai. Jadi kalau kita nak buat untuk kesejahteraan umat, kenalah lakukan, walaupun nampaknya agak menyusahkan, kerana daging ni satu masalah. Dan begitu juga kita kena memastikan kedai-kedai orang Islam juga kena minta kelulusan halal. Kenapa kedai halal ni hanya pada orang bukan Melayu yang mengendalikan kedai makan, macam Old Town ke, Sepiring ke. Kenapa kedai Melayu ni tak diminta untuk dapat pelesenan halal? Kerana dia Melayu, dia Islam. Kita nak tahu daging dia beli kat mana. Kemungkinan daging yang dia beli daripada pembekal yang menjual daging non halal ni, ataupun daging haram ni yang tak semula ikut syariah ni. Jadi sekarang ini benda-benda ni lah yang nak dibetulkan, nak dirundingkan balik, supaya orang Islam ini tidak was-was lagi.
sekarang kita kedai Melayu nak masuk pun tak was-was. Jadi masalah sekarang beli daging kat semua market pun tak was-was. Kalau kita pergi tempat supermarket pasar raya, tak ada sijil halal ditampal oleh Jabatan Agama Islam ke, halal bab ke apa benda ke, tak ada. Hanya dekat paket tu ya dia tulis halal. Tetapi kedai tu halal ke tak halal, berdaftar tak dengan hab halal. Jadi masalahnya sekarang, kalaulah yang berhormat menteri agama ni tak ada pengetahuan, tak cerdik sangat, mari kita buat perbincangan ramai-ramai, panggil orang tertentu yang ahli dalam bidang ini untuk dapat menyelesaikan masalah rakyat ni. Itulah yang saya nak katakan tuan-tuan. Kalau kita tak berubah, tak proaktif, sampai bila-bilalah, satu masa nanti jangan heran orang Islam pun makan biawak, makan tikus, makan ular, kerana tertipu dengan barang-barang makanan sekarang yang dah moden. Jadi kita kena buat. Jadi itulah saja tuan-tuan. Saya pun dah sampai ke destinasi saya untuk menghilangkan boring dengan hujan ini. Itulah yang saya nak cakap dengan tuan-tuan. Jadi semoga tuan-tuan semua memberikan pandangan dan fikiran tuan-tuan terhadap apa yang saya komen tadi, iaitu hal halal haram ini. Dan juga kita rasa kesal kenyataan Menteri Jabatan Menteri yang mengatakan terserahlah kepada kita memilih. Ya, sebab saya selalu kata UMNO ni atau PBM ni dia parti kapitalis, tapi parti orang berniaga. Dia tak sensitif kepada masalah rakyat. Jadi kalau orang berniaga nak berniaga walaupun haram, apa yang kita nak dibuat ialah kita bincang untuk menyelesaikan bukan saja soal daging haram, penjualan, kedai-kedai orang Islam. Jadi itu sajalah yang saya nak kata dengan tuan-tuan. Lain-lain perkara saya tak dapat nak cakap. Jadi saya mohon maaf lah. Saya akan mencari seorang yang independen dalam isu pentadbiran Islam di Malaysia ni. Apa solution dia? Kerana kita lihat bahawa pentadbiran Islam di Malaysia ni masih lagi berkasta. Jadi apa yang saya nak suruh tuan-tuan dan puan-puan semua ialah gerakkan satu pemikiran baru dalam mengemaskinikan urusan agama Islam, pentadbiran Islam ini yang antara 9 negeri Melayu berpecah, 13 Sabah, Sarawak, Kuala wilayah Ketuan Pulau Pinang 4 negeri di bawah Kuala Lumpur. Jadi ini akan lebih banyak lagi berpecah belahnya orang Islam. Jadi dah tiba masanya sekarang ini saya katakan bahawa Majlis Kebangsaan Halal Islam itu diaktifkan sebagai satu autoriti yang tertinggi dalam soal urusan Islam ini. Kalau boleh, Majlis Kebangsaan Halal Islam ini ditubuhkan secara akta di dalam parlimen, di mana bidang kuasanya meliputi agama Islam di peringkat negeri, yang boleh membantunya. Kerana Majlis Kebangsaan Halal Islam ini, orang yang berada dalam Majlis Kebangsaan Halal Islam ni bukannya orang politik main suka-suka nak lantik dia, tak boleh. Kerana mestilah dia mempunyai autoriti, mempunyai kebolehan yang besar dalam dan juga pengalaman ilmuannya dalam Islam. Dari itu saya mencadangkan kepada Menteri Jabatan Menteri, bekas Mufti wilayah Ketua ni, Mufti kerjanya bagi fatwa yes and no ya. Tapi Mufti dah jadi menteri jadi lain pula. Fatwa dia dah berubah pula. Begitu juga lah orang yang memperdagangkan agama ni. Bila belum berkuasa dia ada fatwa lain, dah berkuasa dia ada fatwa lain sesuai untuk kehendak diri dia. Jadi solution untuk nak menyelamatkan orang Islam ini termasuklah menubuhkan
diproaktifkan Majlis Kebangsaan Agama Islam, ahli agama Islam ini, dalam bentuk akta di mana pelantikan pengusinya diserahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk melantik. Walaupun ada menteri politik yang menjaga agama Islam, tetapi Majlis Kebangsaan Haluan Islam mesti dah dirujuk dalam satu keputusan yang berjentuh syariah, akidah dan sebagainya. Selagi benda ini tak dibuat, kita masih lagi kelang kabut dalam soal Islam ini yang mana kita nak bertindak. Contoh yang terbaru di sinilah, iaitu daging haram. Nak didakwa orang di Johor itu di bawah bidang kuasa Jabatan Agama Islam Johor. Jadi akhirnya kita dakwalah tu kerana dia pakai logo tidak halal, palsukan logo halal. Itu pun dekat lori. Jadi seketul daging pun dah ada. Jadi ini semua gimmick yang kita akan tengok nanti apa kesudahan dia. Sekian. Assalamualaikum. Berjumpa lagi. Jangan lupa subscribe. Ingat subscribe.